Sistem padu terima reaksi positif rakyat Sabah. Itu antara tumpuan dari negeri di bawah bayu petang ini. Rita Aloysius Malik akan perincikan. Silakan Rita. Ya, sahih. Pengkalan data utama padu yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Selasa lepas menerima reaksi positif daripada penduduk di negeri ini. Rata-rata orang ramai yang ditemui menyifatkan pengkalan data tersebut amat bertepatan dalam usaha memastikan mereka yang layak tidak tercicir daripada menerima subsidi bersasar, bantuan dan perlindungan sosial daripada kerajaan. Bagi Junar Bibi yang sudah mendaftar dalam sistem itu berkata, padu adalah penting untuk memudahkan kerajaan menyalurkan bantuan. Pasal tujuan dia ini kerajaan perpaduan lah, untuk menghilangkan kemiskinan tagar noktah di seluruh Malaysia. Jadi saya pun senang hati dengarlah. Karena saya pun belum dapat apa-apa bantuan-bantuan daripada kerajaan, yang kebajikan-kebajikan pun tidak juga kena approve. Jadi saya mencobalah ini. Kalau lulus ke tidak. Menyokong sistem ini, Avila Justin dan Nuratika Umay Rasail turut mengajak penduduk di negeri ini untuk bersama-sama mengisi maklumat menerusi padu. Naik padu, dia memang sangat, kalau boleh terus kasih apalah supaya orang pun boleh tahu ni padu dia macam mana, sebab semua maklumat pun dia masuk terus di padu. Bagi saya sebagai rakyat baguslah. Kenapa tidak dari dulu, supaya urusan lebih senang dan mudah. Sebab ianya memudahkan kita punya kerja, and then senang kita mau dapat bantuan, tak payah lagi kita mau semak sana sini, senang je. Bagus untuk rakyat. Daftarlah ni supaya senang kita, apa bilang orang, buat anak-anak muda, senanglah untuk kita dapatkan bantuan. Jabatan Meteorologi Sabah menjangkakan tiada cuaca yang signifikan berlaku dalam tempoh 7 hari di Sabah. Pengarahnya Amir Zuddin Hashim berkata, hujan atau ribut petir dijangka berlaku di pantai timur Sabah pada sebelah pagi. Manakala ribut petir atau hujan dijangka berlaku pada petang dan malam, khususnya di pantai barat dan pedalaman Sabah. Berdasarkan model-model ramalan cuaca terkini, kita menjangkakan bagi negeri Sabah tiada cuaca yang signifikan yang akan berlaku dalam tempoh seminggu. Dapatkan maklumat yang sahih daripada Map Malaysia, itu di laman sesawang kita di www.met.gov.my, dan begitu juga di media sosial rasmi jabatan seperti di Instagram, Facebook dan juga Twitter. Amir Zuri menyatakan demikian kepada RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau menasihati orang awam agar sentiasa peka dan mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menyasarkan seramai 100 pelajar terdiri golongan asnaf, B40 dan pelajar tafiz dalam kursus yang ditawarkan tahun ini. Setiausaha MUIS Ramlan Awang Ali berkata, antara kursus ditawarkan ialah kursus scaffolding atau peranca, jurukimpal, penyejuk bekuan, pendawaian elektrik dan penghawa dingin. Jelas Ramlan kesemua aliran kursus berkenaan sangat diperlukan dalam industri dan pasaran pekerjaan. Kita juga pada tahun 2024 akan memperbanyakkan lagi program serta jalinan usaha sama bagi memastikan hasrat untuk mengeluarkan asnaf melalui pendidikan serta mengurangkan kadar kemiskinan di negeri Sabah ini seiring dengan aspirasi SMJ di negeri Sabah ini. Ramlan ditemui pemberita RTM dalam temu rumah khas di pejabatnya di Wisma MUIS, Kota Kinabalu. Beliau berkata MUIS juga mengadakan temu duga terbuka dan secara dalam talian di seluruh negeri bagi pengambilan pelajar lelaki dan perempuan. Dalam pada itu, Ramlan memberitahu seramai 50 pelajar program From Zero to Hero di bawah MUIS berjaya memperoleh pekerjaan dalam bidang minyak dan gas selepas tamat kursus scaffolding atau perancah pada tahun 2023. Sebuah bot nelayan tempatan ditahan kerana melakukan pelbagai kesalahan petang semalam di kedudukan lebih kurang 15 batu nautika barat Laut Kuala Papar. Bot nelayan terbabit ditahan bersama 5 orang kru termasuk tekong warga negara Indonesia.
Pengarah Maritim Negeri Sabah dan Labuan Laksmana Pertama Datuk Cik Engku Suhaimi Cik Engku Daik dalam satu kenyataan memberitahu bot berkenaan telah diperiksa oleh Pegawai Maritim Malaysia dan didapati nama tekong dan kru tiada dalam lesen bot selain memiliki salinan pengenalan diri yang meragukan. Kru bot disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 dan Akta Imigresen. Bot dan kru telah dibawa masuk ke Jeti Maritim Malaysia Sepanggar untuk diserahkan kepada pegawai penyiasat bagi tindakan selanjutnya. Sementara itu di Semporna, Maritim Malaysia telah berjaya merampas 4 bot yang digunakan dalam aktiviti pengeboman ikan di timur laut Tanjung Tabu-Tabu petang semalam. Pengarah Zon Maritim Semporna, Komander Maritim Amir Shubli berkata, ketika dihampiri untuk pemeriksaan, tekong bot bersama awak-awaknya telah bertindak nekat terjun ke laut dan melarikan diri ke kawasan daratan berhampiran. Hasil pemeriksaan, sejumlah ikan dianggarkan hampir 50 kg serta botol kaca mengandungi baja yang disyaki digunakan untuk melakukan aktiviti pengeboman ikan telah dijumpai di atas 2 buah bot yang dirampas. Hasil nilai rampasan dianggarkan hampir RM20,000 manakala kes itu akan disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 Seksyen 26. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahih. Terima kasih Rita.